Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk Dr. Khairul Faiz. Saya Fatinur Jaha binti Helmi Hizal, 261493. Saya Muhammad Nahakimi, Muhammad Nasir, 2006 dan 2007. Kami membentangkan tajuk kajian kami bagi tugasan 2 iaitu analisis gaya bahasa dalam drama Menantu Bilal. Untuk pengenalan, drama Menantu Bilal ini mengisahkan keluarga Bilal, Ibrahim dan Muaisah yang mempunyai 3 orang anak lelaki yang sudah berkahwin secara serentak. Bilal, Ibrahim dan Muaisah mendapat menantu daripada 3 negeri yang berbeza, iaitu negeri Sembilan, negeri Kedah dan Terengganu. Perangai dan telatah 3 menantu ini yang bersaing untuk mendapatkan hati Bilal, Ibrahim dan Muaisah, menjadikan sambutan bulan Ramadan dan hari raya mereka pada tahun itu berbeza dan agak kicau. Untuk penyataan masalah, pengkaji mendapati bahawa analisis gaya bahasa di dalam drama agak kurang berbanding analisis gaya bahasa di dalam novel. Oleh itu, pengkaji ingin mempelbagaikan tentang analisis gaya bahasa melalui novel drama Menantu Bilal. Selain itu juga, pengkaji ingin melengkapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Bagi suratan kajian, pengkaji mendapati tiada kajian tentang analisis gaya bahasa melalui drama. Namun begitu, pengkaji juga mendapati bahawa analisis gaya bahasa dikaji hanyalah melalui novel-novel remaja ataupun melalui buku-buku teks tingkatan 1 dan tingkatan 5. Bagi kajian yang pertama, daripada kajian Khairuddin Ayyub iaitu bertajuk Gaya Bahasa dalam Novel Remaja. Yang kedua, daripada Jamilah Omar dan Mariam Syafiqah yang bertajuk Analisis Pemahaman Gaya Bahasa Mereka Grafik dalam Rekaan Islam Production. Untuk batasan kajian, Menantu Bilal mempunyai 11 episod. Namun, pengkaji membataskan kepada 3 episod saja, iaitu episod 3, episod 4 dan episod 5. Berbagai aspek boleh dikaji melalui gaya bahasa, namun pengkaji hanya membataskan terhadap jenis gaya bahasa sahaja untuk kajian ini. Bagi definisi gaya bahasa, menurut Siti Hajar Abdul Aziz, gaya bahasa merujuk kepada pemilihan kata, frasa dan ayat yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Gaya bahasa bukanlah apa yang ditulis oleh pengarang, tapi bagaimana pengarang menulis dan mempersembahkan ceritanya kepada penerima. Maksud yang diberi oleh Fazli Aris, gaya bahasa atau unsur keindahan merupakan cara pengkarya menggunakan bahasa dengan baik dan kreatif dalam usaha mengungkapkan tema dan persoalan dalam sesuatu karya yang dihasilkan. Bagi analisis data, kita mulakan dengan jenis gaya bahasa diksi. Diksi ialah pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan bagi menghasilkan sesebuah karya. Okay, bagi contoh-contoh ayat yang dikemukakan oleh pengkaji, terdapat 16 ayat yang mengandungi gaya bahasa diksi. Salah satunya ialah ayat daripada Ain, iaitu berat nanang aku gini. Berat nanang, frasa berat nanang ialah diksi sejenis dialek, iaitu dialek daripada dialek Terengganu yang menceritakan tentang Ain yang bermonolog sendiri ketika menyapu sampah di halaman rumahnya. Dia merisaukan tentang percakapan ataupun aduan yang dibuat oleh Mala dan Kak Lisa berkaitan dengan dirinya. Jadi frasa berat nanang itu bermaksud sungguh berat ataupun keadaan yang teruk. Bagi metafora ialah pemakaian kata-kata yang menyatakan sesuatu makna ataupun maksud yang lain daripada makna sebenar. Contoh ayat yang didapati oleh pengkaji mempunyai 3 ayat yang mengandungi metafora, iaitu salah satunya ialah ni kalau sebulan aku duduk masuk bilikmu, cawan ni tumbuh akar, tumbuh cendawan segala macam benda.
Percakapan ini telah diungkapkan oleh Ain yang sedang mengemas bilik Mala dan Rahman kerana Kak Mala dan Rahman ingin pulang ke rumah Bilal dan Mak Esa. Jadi ketika Ain mengemas bilik tersebut, dia menjumpai cawan yang sudah lama tidak dibasuh dan tidak diangkat ke dapur. Jadi di perkataan cawan ini akan tumbuh akar dan cendawan, bermaksud cawan yang dibiarkan di bilik Mala itu akan ditumbuhi kulat dan berbau busuk jika tidak dibasuh. Frasa macam ayam berak kapur tersebut ialah perbandingan yang dilakukan keadaan seperti keadaannya yang sunyi seperti ayam berak kapur. Seterusnya bagi hiperbola ialah perbandingan sesuatu perkara secara melampau ataupun berlebih-lebihan. Contoh ayat bagi hiperbola mempunyai dua ayat, iaitu salah satunya rumah kita ni besar, setentang alam besar. Ayat tersebut diungkapkan oleh Mak Esa kepada Bilal Ibrahim yang mengatakan bahawa dia teringin mempunyai cucu disebabkan rumahnya yang besar seperti setentangnya alam. Jadi disebabkan rumahnya yang besar, dia berasa sunyi dan inginkan cucu untuk bermain dan bermanja. Okey, seterusnya ialah asonansi. Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal yang sama pada perkataan yang berurutan dalam baris-baris ayat ataupun baris-baris sajak. Bagi asonansi, pengkaji mendapati 5 jenis ayat yang mengandungi asonansi, iaitu salah satunya ialah sampai hati Ain cakap mak macam tu. Okey, bagi ayat ini pengulangan huruf vokal A sebanyak 8 kali menandakan ayat ini mengandungi gaya bahasa sejenis asonansi. Jenis gaya bahasa yang terakhir ialah aliterasi. Aliterasi ialah pengulangan huruf konsonan pada perkataan yang berurutan dalam baris-baris saja ataupun baris-baris ayat. Bagi aliterasi, pengkaji mendapati 2 ayat yang mengandungi sejenis gaya bahasa aliterasi, iaitu salah satunya ialah itu yang abang tak nak. Abang tak nak nanti menantu mak yang lain ingat list ni favourite mak. Okey, dalam ayat ini terdapat 17 pengulangan huruf konsonan N, di mana ia sangat menunjukkan bahawa ayat ini mempunyai jenis gaya bahasa aliterasi. Okey, bagi kesimpulan, pengkaji mendapati bahawa analisis gaya bahasa dalam drama Menantu Bilal ini digunakan secara luas, dan pengkaji juga tertarik untuk mengkaji jenis gaya bahasa dalam drama ini kerana kebanyakan jenis-jenis gaya bahasa digunakan dalam drama ini. Terdapat 60 ayat 60 ayat yang mengandungi jenis gaya bahasa telah dikelaskan mengikut jenis-jenisnya, iaitu sebanyak 12 jenis. Namun begitu, pengkaji hanya memuatkan 6 jenis gaya bahasa di dalam analisis data, manakala 6 lagi jenis dipaparkan dalam lampiran kajian. Jenis-jenis gaya bahasa yang dipaparkan dalam analisis data ialah diksi, metafora, asonansi, aliterasi, simili dan hiperbola. Dan seperti yang diberitahu tadi, jenis-jenis gaya bahasa yang selebihnya dipaparkan dalam lampiran kerana atas sebab kekangan muka surat yang ditetapkan. Akhir sekali, pengkaji berharap supaya kajian-kajian tentang gaya bahasa ini terus diteruskan oleh segenap lapisan masyarakat ataupun dalam pendidikan melalui drama-drama dan filem-filem, supaya kita dapat mempelajari dengan lebih dalam tentang gaya bahasa dalam bidang stilistik bahasa Melayu. Okey, sekian sahaja daripada kami berdua. Terima kasih.